Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sekasihi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama di ruang udara pada hari ini, di alam maya pada hari ini. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan tadi kita telah memulakan kehidupan kita yang baik dengan kehidupan kita ialah kehidupan memulakan dengan solat berjamaah, solat subuh, kerana waktu kerja orang Islam ini ialah waktu kerjanya ialah bermula daripada waktu subuh, bukannya pada pukul 8 ataupun pada pukul 9 pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah pun berada pada 4 Syawal, dan kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, kesihatan yang baik oleh Allah. Semoga kita akan dapat melakukan yang terbaik pada hari ini, dan insyaAllah sebagaimana yang kita telah bincang semalam tentang bagaimana kita tengok tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya sampai kepada yang ketiga. Yang pertamanya yang saya telah bincang dulu ialah kita takut dengan Allah Ta'ala ni sama ada depan orang ataupun di belakang orang. Dan yang keduanya ialah kita benar, jujur di dalam sama ada perkataan kita ataupun perbuatan kita. Dan yang ketiganya kita menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Sebaliknya kita bergembira kalau kita dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi insyaAllah pada hari ini ialah tanda orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Yang keempatnya, hendaklah amal hari ini lebih baik daripada amal semalam. Maksudnya kita ni dalam kita melakukan satu perkara itu, kita hendak supaya amal kita pada hari ini lebih baik daripada semalam. Itu yang sepatutnya kena ada kepada kita. Kita tak nak hari ini punya amalan kita lebih buruk daripada amalan semalam. Sebaliknya, biarlah kita amal kita hari ini lebih baik daripada amal daripada yang semalamnya. Itu yang menjadi harapan kepada kita. Kerana menjadi tanggungjawab kepada kita ialah kita hendak amal kita pada hari ini. Dalam arti kata yang lain, biarlah kita ni semakin orang panggil semakin tua, makin kita takut dengan Allah, ataupun makin kita dekat dengan lubang kubur, makin kita ini takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tuan-tuan, kerana kita tahu bahawa amal kita ini ialah dinilainya ialah di hujung. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu ialah dinilainya ialah di hujung dia. Di hujung dia. Mungkin kadang-kadang waktu kita muda-muda dulu, kita enjoy, kita banyak, kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Kita solat kita pun tak cukup, puasa kita pun tak cukup, kita aurat kita pun kita tidak tutup, kita tidak jaga. Banyak benda-benda yang kita tidak jaga. Jadi insya-Allah kita pada tuanya kita menjadi orang yang baik. Maknanya amalan kita waktu tua itu lebih baik daripada amalan pada waktu muda. Jangan berlaku sebaliknya. Kalau pa tu okey lagi, sama tu okey lagi. Kita bimbangnya ialah takut amalan kita waktu tua lebih berat daripada pada waktu muda. Sebagai tanda orang yang beriman, dia wataknya mesti menjadi orang yang sentiasa terdiri dari kalangan meningkat amal dia. Kerana ciri-ciri kejujuran dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan tak menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan semalam pula lebih baik daripada hari sebelumnya. Kita harap juga tahun ini lebih baik daripada tahun semalam, tahun semalam pula, tahun lepas pula lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Ini yang kita nak supaya dapat melihat tentang apa yang kita katakan kalau kita terdiri dari kalangan manusia yang sedemikian rupa. Tak apa, tidak ada masalah. Kerana kita ni tuan-tuan, dalam hal-hal seperti begini, kita, sebab itulah kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tentang umur kita yang panjang. Umur yang kita panjang ni tidak lain yang tidak bukan ialah untuk membolehkan kita itu menggunakan amal kita yang baik itu untuk kebaikan kita. Kerana kita bila mati ni kita tak boleh buat amalan dah. Sebab tu kita nak beramal ni ialah pada ketika kita hidup, bukan pada ketika kita mati. Nak beramal. Sebab tu kalau waktu orang dah mati baru nak beramal, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dia sebut kalau waktu kita tak boleh untuk nak bercita-cita untuk nak minta kepada Allah Ta'ala tarik nyawa kita, matikan kita. Tak betul. Itu Islam tidak mengajar begitu. Bagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatamanna ahadakumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tibu, muttafaqun alaih. Di mana Nabi SAW menyebut, dia kata jangan kamu bercita-cita minta untuk mati. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kamu merupakan orang yang baik, imma muhsinan, maknanya kamu tu orang yang baik, alhamdulillah kamu merupakan orang yang soleh, orang yang banyak beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Fala'allahu yazdad, maka kamu akan menambahkan lagi amal kamu. Dan wa imma musian, kalau ketika itu pula kamu terdiri daripada orang yang buruk perangai dia, akhlaknya tak elok, kamu juga tidak menjaga tentang bagaimana tanggungjawab kamu terhadap agama dan sebagainya, kamu tidak jaga, maka tuan-tuan waktu itu apa? Fala'allahu, semoga kamu menjadi orang yang yasta'tibu, orang yang sempat untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untung. Sebab tu kita katakan tadi, biarlah kita hendak supaya amal kita pada hari ini lebih baik daripada amal semalam. Itu tanda orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Biarlah orang kata makin tua makin berisi kita, bukan makin tua makin kita ini hidup kita tak senonoh. Kadang-kadang ada baru nak kenal dunia pada ketika waktu tua. Maksud dia baru nak kenal dunia ni maknanya waktu tua baru nak mula kehidupan dia, dengan kehidupan dia nak enjoy hidup dia sepatutnya waktu muda. Na'udzubillah min zalik. Ada manusia macam ni. Mungkin pada waktu muda lu tak pernah senang mana, mungkin pada waktu muda lu dia tak kaya, mungkin waktu muda dia tak ada pangkat, mungkin waktu muda dia tak ada benda. Tapi waktu tua ni dia sudah dapat nikmat-nikmat yang Tuhan beri, patutnya nikmat itu digunakan untuk manfaat bekalan dia untuk dekat dengan lubang kubur. Sebaliknya, waktu tua ni tadi digunakan ialah perkara-perkara yang tidak baik. Na'udzubillah. Sepatutnya kita tak boleh begitu. Jangan kita mulakan kehidupan kita, tinggal agama kita, jauh daripada agama kita pada waktu tua. Saya dengan sebab tu kadang-kadang bila kita nak pergi kat surau, kita lalu nak pergi masjid, kita tengok kadang-kadang orang tua dah berumur dah, masih lagi duduk di kedai kopi, azan dah nak bunyi, tapi mereka buat tak kisah. Saya kesian saya tengok. Saya kesian bukan pasal apa, pasal dia sudah tua. Dia sudah tua. Kita kesian. Kalau orang muda tak apa, insya-Allah. Mudah kalau fikir pendek kita fikir adat kata lambat mati lagi. Tapi kamu dah tua, kamu sudah pun dah dekat dengan lubang kubur, kamu sudah pun nak meninggal dunia, tapi tidak ada tanda-tanda insaf untuk memperbaiki diri kita. Sedangkan Nabi SAW sebut, kalau kita imma muhsinan, kalau kebetulan kita itu orang yang baik, maka fala'allahu yazdad,
maka menjadi peluang kepada kita untuk nak menambah amal kita. Tak apa. Mungkin dulu kita kurang baca Quran, alhamdulillah. Makin tua kita dah pencen, kita katakan, kita tak sibuk dengan anak, nak hantar anak ke sekolah, kita tak sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain. Maka insya-Allah pada waktu itu kita banyak membekalkan bekalan untuk agama kita, untuk kepentingan diri kita, untuk kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya apabila kita umur kita panjang. Umur kita panjang tu tujuan yang Nabi sebut, la yatamanna ahadakumul maut. Jangan kamu duduk ada cita-cita kamu, ahadukumul maut, jangan ada di kalangan kamu itu bercita-cita untuk nak mati. Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh. Sebab tu Islam dia tak boleh kita nak menjadi orang yang bunuh diri. Bunuh diri ni di antara dosa besar. Orang bunuh diri ni tak boleh. Sebab tu kita kecewa macam mana pun kita tidak boleh menjadi orang yang bunuh diri, ambil racun, gantung diri. Itu sudah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa besar. Dosa besar. Kerana kamu kecewa. Dalam Islam tidak ada begitu. Kalau kamu ada masalah, kita ada Allah. Kalau kamu sehati, kamu ada Quran, kamu ada salat, kamu ambil uduk, kamu semayang, kamu ada Quran, kamu baca, kamu berdoa dengan Allah Ta'ala. Itu sepatut berlaku begitu. Tapi sebaliknya, itu bukan cara yang diajar di dalam agama kita. Agama kita tidak pernah mengajar macam tu. Kalau susah hati, kita bunuh diri. Tidak boleh. Sebab tu kita tak boleh kita nak minta, ya Allah, aku tariklah nyawa aku, matikanlah aku. Sebab apa? Aku tak mau hidup macam benda. Tak boleh. Kita kena sabar terhadap apa yang berlaku tadi. Dan inilah juga peluang. Kalau kita umur kita panjang yang kita sebut tadi, kita maknanya umur kita tu pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik, itu yang kita hendak. Itu yang kita mau. Itu yang kita hendak. Pasal apa? Wa imma musian. Kalau kebetulan pula dia merupakan dulunya adalah orang yang jahat, kata kehidupan dia kehidupan yang penuh dengan maksiat ke sebagainya, fala'allahu yasta'tibu, memberi peluang kepada dia pula untuk bertaubat. Panjang umur ni beri peluang pada kita bertaubat. Kerana ada di kalangan orang yang mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan buat atas meja arak, mati dalam keadaan dengan berpelukan dengan perempuan berzina. Waktu dia tak sempat bertaubat. Tapi kita alhamdulillah, mungkin pada waktu muda dulu kita enjoy orang yang tak kenal agama, yang tak kenal tika semayang, tak kenal masjid, tak kenal solat, tak erti nak semayang sebagainya, tak tahu tengok Quran. Tiba-tiba kita, umur Allah Ta'ala kita panjang, kita, Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita apa? Itu yang katakan tadi. Wa imma musyian, kebetulan dulu kitanya jahat, bisa katakan. Kita bukan orang yang soleh, orang yang banyak meninggalkan ajaran yang Tuhan ajar kepada kita. Tak apa. Pasal apa? Fala'allahu yasta'tibu, memberi peluang kepada kamu untuk kamu bertaubat. Ini yang paling penting. Memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Sebab pintu taubat Allah Ta'ala ini, Masya Allah tuan-tuan, terbuka dengan luas pintu taubat ni. Pintu taubat Allah Ta'ala ini buka dengan luas. Selagi nyawa kita tak lepas hukum, selagi matahari tak naik di sebelah, kita kata sebelah kiblat kita, sebelah kita duduk semayang hari ini, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Dan orang bertaubat ni pula macam Nabi sebut, at-taibu 'aniz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat ni seperti mana orang yang tidak ada dosa. Ini kelebihan apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita umur kita panjang, kita memperbaiki amal kita yang sebelumnya tak apa elok kepada yang elok. Ini kita nak kita laku. Tak apa. Mungkin kerana nilaiannya, macam saya sebut hadis tadi, innamal a'malu bil khawatim, setiap amal itu dinilainya ialah di hujungnya tadi, di penghujung, pengakhirannya yang paling penting sekali. Kita bukanlah kita kata apalah ustaz, kalau gitu kita nak enjoy muda-muda dulu, tua-tua besok kita bertaubat, tak boleh. Kalau kita tahu kita nak mati bila, okeylah. Sekarang ni kita tengok badan sihat, duduk cakap gedegang-gedegang macam ni, tiba-tiba meninggal ada. Kadang-kadang kita nak tengok baru saja semalam sembahyang isyak dengan kita, pagi ni kita dapat WhatsApp kata dia meninggal dunia. Macam-macam kita tengok, dia tu memang orang yang kaki sukan sebagainya, tiba-tiba kita tengok meninggal mengejut. Macam-macam kita lihat. Dia ada segi cek semua, setiap 6 bulan sekali pergi cek doktor, buat full medical check up, sihat semua. Tiba-tiba malam ni kita dengar, semalam kita dengar dia meninggal. Jadi soal mati hidup ni dia bukan kiranya soal kawan itu sihat atau tidak. Allah Ta'ala nak boleh tarik nyawa kita. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Bila datang ajal ni, dia tak tunggu dah kepada kita semua. Oleh itulah dia kata, Nabi kata, tak apa, kalau umur kita panjang, kalau kita ni kebetulan orang baik, alhamdulillah, fala'allahu yazdad, kita menambahkan lagi tabung buku amal kita. Ini kita nak, macam kita bekerja lama lah. Macam kita banyak simpan EPF kan. Makin lama makin banyak kerja, makin banyak kita saving, makin banyak kita simpan. Sama juga kan, kalau kita ni orang yang baik, maka daripada mudanya baik, daripada mudanya masya-Allah ahli masjid, daripada muda lagi mak ayah kita ajar kita, orang yang rapat dengan masjid, orang yang rapat dengan surau, banyak memperjuangkan agama Allah Ta'ala, banyak menyumbangkan. Daripada kecil lagi kita tengok sampai konsisten kita sampai ketua, fala'allahu yazdad, yang memberi peluang kepada kita untuk tambah amal kita tadi. Ini yang kita nak apabila kalau umur kita panjang. Kalau umur kita panjang, kebetulan kita daripada orang yang baik, kita harap kita terdiri dari kalangan orang yang macam tu. Kalau kebetulan wa imam musyi'an, tak apa. Kalau kita macam tadi lah, nak buat macam mana, manusia kan, tak apa. Saya banyak juga jumpa, ada seorang tu saya pernah jumpa kat kampung saya lah, dia dulu ni Allah cukup Samsin lah kita katakan, Samsin orangnya, dia cukup Samsin. Samsin kita tengok, kalau dia tengok kalau apa panggil ada kat kedai kopi tu, kalau orang duduk bertengkar tak bergaduh lagi tu, dia dua-dua ada spark. Dia kata pasal palamat bergaduh sangat. Ni dia punya tu. Anak dia kalau bertumbuk, kalau tak menang dia hambat balik. Pergi bertumbuk kata sampai menang. Ni anak dia. Tapi tuan-tuan, kita tengok, yalah, waktu muda memang hebat lah kan. Tapi mari kita ni umur dah, kita dah tua. Tak ada Samsin mana dah. Dulu setakat orang panggil apa, dia tu dulu setakat 5 orang dia tak lari lah bertumbuk. Hebat dia ni. Tapi dah tua dah. Tua makin kita tua hebat macam mana dulu, mungkinlah hebat. Macam gangster, macam orang kata apa, kaki Samsin apa semua tu. Muda-muda lu hebat. Tapi lama kelamaan badan kita pun dah tak teratur, badan kita tak sihat. Dia pun sama. Tapi alhamdulillah, dia ni pula tuanya dia bertaubat semua tu. Masya-Allah tuan-tuan. Dia meninggal lah. Masya-Allah dia. Terdiri dari kalangan orang yang kita tengok cukup hebat. Sudah rajin mengaji, rajin pergi surau, rajin pergi masjid, bawa anak bini. Kadang-kadang kita pesan kat dia, dia mata tak nampak, tak apalah ustaz, nak mari dah habis akhirat hayat. Masya-Allah. Dia meninggal lah husnul khatimah. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dia tadi umur dia panjang tadi, memberi peluang kepada dia untuk bertaubat. Ada geng-geng dia yang satu skot dengan Samsin ni, tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan yang kita tengok melakukan maksiat, mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat terhadap kesalahan mereka. Tapi dia, Allah Ta'ala beri peluang kepada dia untuk nak bertaubat. Inilah kita kata kelebihan apabila yang kita kata tadi. Sebab tu tanda orang yang takut dengan Allah Ta'ala ini tuan-tuan, ialah merekanya amal hari ini lebih baik daripada amal semalam. Kita mengharapkan kita adalah terdiri dari kalangan orang yang amal kita hari ini lebih baik daripada amal semalam. Jadi itulah saja saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, taufik, kekalkan kita mati dalam keadaan iman. Dan kita jangan lupa juga berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestin, dan terus kita menyumbangkan derma untuk disampaikan kepada mereka di sana, kerana kita yakin mereka tidak memerlukan kepada kita pun. Soal orang kata panggil apa, tenaga kita tak perlu, kita jenis orang kata tak perlulah tengok badan kita ni kemeret dia. Jenda yang perlu pada kita adalah semangat-semangat untuk anak-anak mereka, anak-anak syuhada, untuk kebajikan mereka yang mereka perlukan di sana. Pada kita itulah saja, kerana Palestin adalah bumi kita, merupakan di situ terdapatnya kiblat yang pertama orang Islam, dan di situ terdapatnya Masjid Al-Aqsa, antara masjid yang perlu kita ziarah sangat-sangat, iaitu antaranya adalah daripada Masjid Nabawi, Masjid Mekah, dan juga masjid di Aqsa. Itu adalah 3 masjid yang disuruh. Situ adalah terdapatnya kota suci bagi orang Islam. Maka sebab tu kebiadaban Israel yang berlaku terhadap Zionis Israel ini, mereka ini insya-Allah apa yang berlaku ini kita akan harapkan ialah merupakan petanda kita akan kuburkan
orang-orang Zionis Israel ni, biar mereka duduk di dalam neraka dunia dulu. InsyaAllah mereka akan mengalami kekalahan dengan semangat juang yang ada kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kita berdoa untuk mereka insyaAllah. Kita doa, kita hadiahkan Fatihah untuk ibu dan ayah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kaum keluarga kami, ya Allah. Ampunlah dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Ampunlah dosa anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu, ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami bergelombang dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat terhadap kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kekuatan, bantuan, pertolongan daripada-Mu, ya Allah, kepada saudara-saudara kami di Palestin untuk menentang Yahudi Zionis laknatullah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada mereka, kekuatan kesihatan tubuh badan, kekuatan semangat untuk memastikan kemenangan pihak mereka, ya Allah. Wasallit alaihim kalban min kilab, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terkamkanlah, hantarkanlah anjing-anjing-Mu untuk menerkam tentera-tentera Zionis Israel ini, ya Allah. Bantukanlah dengan bantuan para malaikat-Mu, ya Allah, untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Kami yakin dan percaya, ya Allah, kemenangan itu akan berada di pihak saudara-saudara kami di Palestin. Perjuangan kami ialah merupakan perjuangan mereka merupakan perjuangan yang suci, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta pada tuan-tuan masih lagi mungkin boleh share, boleh beritahu kawan-kawan lain untuk dalam program ni, insya-Allah.